Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Dalam perkembangan terkini, kes ataupun pertuduhan yang diterima oleh bekas Ketua Penerangan Bersatu iaitu Wan Saiful Wanjan, satu kejadian mengejutkan semasa beliau hadir ke mahkamah. Dalam satu artikel dari Malaysia Kini, Hakim tegur Wan Saiful lewat ke mahkamah. Bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan, hari ini diingatkan supaya datang lebih awal ke mahkamah semasa kes perbicaraan dirinya yang berdepan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM6.9 juta membabitkan projek Jana Wibawa. Dan artikel ini diterbitkan pada 22 Mac. Dalam artikel ini juga, saya harap ini kali pertama dan terakhir, yaitu datang lewat ke mahkamah. Selepas ini, sila rancang perjalanan kamu, kata Hakim Mahkamah Session, Rozina Ayub yang dipetik oleh bernama. Wan Saiful yang berumur 48 tahun, kemudian memohon maaf dan memberitahu mahkamah bahawa dia telah keluar rumah pada 7.15 pagi, namun tidak menyangka perjalanan mengambil masa selama 2 jam. Semasa sebutan kes kali pertama, hari ini, peguam yang mewakili Wan Saiful Wanjan, Rosal Azimin Ahmad berkata, pihaknya akan mengemukakan representasi membabitkan dua pertuduhan itu. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Afif Ali berkata, pihaknya telah menyurahkan sebahagian dokumen kepada pembelaan mengikut Seksyen 51A Kanun Tata Cara Jenayah hari ini. Bagaimanapun, sebahagian lagi dokumen-dokumen lain seperti dokumen bank dan dokumen Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM akan diserahkan nanti. Oleh itu, pihak kami mohon masa untuk mendapatkan dokumen asal daripada bank. Mahkamah kemudian menetapkan 8 Mei untuk sebutan semula kes. Jadi bagi saya ini satu keputusan mahkamah yang menggemparkan seluruh kepimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional. Wan Saiful mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan tersebut di hadapan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi. Bagi pertuduhan yang pertama, dia didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuknya membantu syarikat Nepturis Sendirian Berhad mendapatkan projek Central Spine Road, yaitu sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang jumlah keseluruhannya RM232 juta. Wan Saiful juga dituduh menerima bagi dirinya suapan wang tunai berjumlah RM6.9 juta melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sendirian Berhad daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sendirian Berhad sebagai upah untuk membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek tersebut. Beliau didakwa melakukan kedua-dua perbuatan tersebut di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana di Kuala Lumpur pada April 2022 dan di CIMB Bank Berhad, Cawangan Bukit Tunku, Taman Tunku, Bukit Tunku di Kuala Lumpur antara 8 Julai 2022 hingga 30 September 2022. Jadi akhirnya satu lagi kejutan besar kepada Wan Saiful Wanjan. Dan tuan-tuan dan bapak semua, saat ini kita dapat lihat bahwa pemimpin Bersatu, termasuk Presiden Bersatu yang terima pertuduhan di mahkamah. Jadi adakah ini akan memberikan kesan untuk kepimpinan ataupun parti Bersatu untuk menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri pada tahun ini? Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.
Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, baru-baru ini tular berkaitan dengan, saya boleh kata, perselisihan faham antara bekas Menteri Keuangan, yaitu Lim Guan Eng, yang pernah menjadi Menteri Keuangan, dan di antara Lim Guan Eng dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini berkaitan dengan pengecualian cukai, berkaitan dengan kes Yayasan Al-Bukhari. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, Muhyiddin kata lain, Lim Guan Eng pula kata lain. Jadi mana satu yang betul? Itu menjadi persoalan ramai orang. Seluruh rakyat Malaysia bertanya-tanya siapa yang benar dan siapa yang salah. Akhirnya, saudara-saudara, satu tindakan yang sangat mengejutkan daripada Kementerian Keuangan berkaitan dengan perselisihan faham antara Muhyiddin dan juga bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Dalam satu artikel dari Astro Awani, fitnah Guan Eng, Kementerian Keuangan buat laporan polis. Kementerian Keuangan ataupun MOF akan membuat laporan polis berhubung tuduhan terhadap bekas menteri dan pegawainya membatalkan kelulusan pengecualian cukai yang telah diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Tegas kementerian itu, yaitu Kementerian Keuangan, pihaknya memandang serius tuduhan tersebut. Ini kita boleh kaitkan dengan kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin setelah beliau menerima 7 pertuduhan di mahkamah dan telah membuat kenyataan bahwa Lim Guan Eng telah terdedah dengan salah laku berkaitan dengan Yayasan Al-Bukhari. Dalam artikel ini, seperti yang dijelaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen pada Selasa lepas, Kementerian Keuangan ingin menegaskan bahawa Yayasan Al-Bukhari telah diluluskan di bawah di bawah subsection 44 dalam kurungan 6 Akta Cukai Pendapatan sebagai institusi yang ditubuhkan bukan untuk tujuan mencari keuntungan, namun semata-mata ditubuhkan bagi maksud amal. Kementerian Keuangan sama ada melalui Lim Guan Eng atau pegawai-pegawainya tidak membuat sebarang pembatalan kepada kelulusan pengecualian cukai yang telah diberikan kepada yayasan itu. Kata kementerian itu menerusi kenyataan pada Khamis. Dalam pada itu, isu pembatalan pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari timbul selepas bekas Perdana Menteri, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang telah membuat dakwaan mendakwa Guan Eng telah membatalkan pengecualian yang telah diluluskan selepas gabungan Kerajaan Pakatan Harapan ditubuhkan pada pilihan raya umum ke-14. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas dipanggil ke SPRM untuk merekodkan kenyataan berhubung tuduhan salah guna kuasa kerana memberikan semula pengecualian cukai yang diberikan kepada yayasan itu oleh Kerajaan Barisan Nasional. Bagaimanapun, pada 10 Mac lalu, Guan Eng yang juga ahli Parlimen Bagan menafikan tuduhan tersebut sebelum membuat laporan polis pada Khamis. Jadi akhirnya Lim Guan Eng telah dituduh, di mana Muhyiddin Yassin mendakwa Guan Eng telah membatalkan pengecualian yang telah diluluskan. Jadi akhirnya Lim Guan Eng bersuara berkaitan dengan ini, dan pada akhirnya saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, Kementerian Keuangan membuat laporan polis. Ini satu lagi bagi saya satu lagi kejutan kepada Muhyiddin Yassin dan seluruh Bersatu dan seluruh Perikatan Nasional. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.